So jadi saya nak tanyalah kan, berdasarkan pengalaman Tuan Haji Farid lah kan, kenapa Tuan Haji begitu committed dengan program WISE ni sehingga berulang-ulang kali mengikuti program WISE dalam pelbagai semua bentuknya kan, dan apa sampai ke Mesir ya sampai ikut kita buat ke Mesir, Haji Farid mengikut ke Mesir kan. So apa istimewanya WISE ni? Tuan Haji. Terima kasih Dr. Ikhwan. Alhamdulillah. Ini saya cukup suka berkongsi lah. Sebenarnya perjalanan pendidikan yang saya lalui untuk diri saya sendiri lah, dan juga untuk terlibat dalam usaha dakwah lebih 30 tahun yang lalu. Satu perjalanan yang panjang dan berbagai pengalaman saya lalu. Jadi daripada segi usaha agama, dakwah dipanggil, tabligh dakwah, kita memang melalui satu proses yang kuat tentang pendidikan ilmu, tentang iman, tentang ibadah, tentang menghidupkan masjid. Jadi saya apabila saya datang pada penduduk pada usaha macam tu, saya rasa bahagia. Sebab kita ada tujuan hidup, tidak lagi meraba-raba dalam kehidupan. Tetapi apabila kita nak menjawab soalan lebih luas, malah itu pun yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita sendiri pun, bahawa kita kena menambahkan ilmu. Ilmu adalah satu usaha menghidupkan ilmu dalam diri, mencari ilmu. Usaha belajar ialah satu usaha yang berpanjangan, sepanjang hayat. Sebab banyak persoalan nak dijawab. Fardu ain waktu kita muda dengan fardu ain waktu kita dah berusia lain. Jadi bila saya nak menjawab persoalan, terutama persoalan profession saya, kerja saya dulu, saya banyak terlibat dengan projek, kemudian tentang seni, budaya, tentang saya terlibat dalam seni bina. Jadi seni bina ni berkait dengan ketamadunan, kehidupan lebih luas, politik, ekonomi terlibat. Jadi perlukan soalan-soalan ni perlu dijawab. Jadi bila saya mula mengikuti program WISE, di situlah nampak makna-makna kehidupan datang. Mula bercakap tentang worldview of Islam, pandangan alam Islam. Bukan setakat hal-hal tertentu dalam agama, dalam kehidupan, iaitu ibadah saja. Tapi dia menjawab soalan keseluruhan pandangan kita tentang kehidupan kita, tentang alam ni. Dia memberi bawa makna. Dan dalam tu dihuraikan, ditarifkan kata-kata kunci yang utama. Kata-kata kunci ni penting. Macam apa tak ilmu? Apakah alam ini? Siapakah insan? Bagaimana kita nak melihat ilmu dalam keadaan yang lebih luas, mencakupi seluruh hidup, menjawab soalan-soalan ekonomi politik tadi tu, masyarakat. Jadi kita melihat juga bagaimana masyarakat telah rosak dengan adanya pemimpin palsu. Macam mana kita sendiri salah faham dengan agama. Jadi bila diberikan takrifan-takrifan tu sebagai elemen yang membina pandangan alam dalam program WISE, sepanjang program WISE tu, ini bukan konsep kecil lah. Apa tu, faham ilmu, faham agama, faham alam, bagaimana kita berinteraksi alam, bagaimana alam ni telah hilang ketakjubannya. Apabila manusia menjadi manusia sekular, dia hilang takjub. Sehingga pendidikan kita pun menjadi lesu. Yang diceritakan dalam pendidikan yang nak cari kerja, nak dapat pangkat, nak naik status, nak dapat duit banyak. Jadi dia lesu daripada melihat ada kehidupan ni dalam keadaan yang sangat besar, sehingga menceritakan tentang wujud kita, daripada mana kita datang, ke mana kita pergi. Dan kemudian saya sendiri mengusahakan sendiri pusat pendidikan. Bila kita usahakan pusat pendidikan ni, kita kena hati-hati dalam pendidikan. Hujung kepada semua takrifan tu diberikan satu solusi, dipanggilkan konsep pendidikan yang bukan ta'adik. So kita nak gunakan konsep tu dalam sekolah saya, dan melalui menyertai dan menghadiri secara istiqamah, bersahabah dengan para guru didikan Profesor Sanakam atas, saya dapat banyak kebaikan, keuntungan, manfaat yang tinggi. Saya bawa balik kepada madrasah saya bawa balik kepada kerja dakwah saya, dan dia lebih memberi impak yang baik. Sebab itulah saya telah memberikan masa, tenaga diri saya untuk bersama-sama terus menjalani pendidikan diri saya dan memenuhi kehendak lifelong learning tu sebenarnya hayat. Itu sebab saya bersama, insyaAllah. Banyak tu poin yang disampaikan oleh Haji Farid tu.
Mungkin dari segi juga penjelasan pada soalan yang pertama tu apa cabaran-cabaran yang dihadapi di luar sana dan juga menggambarkan keadaan pendidikan yang sedia ada tanpa menafikan ada banyak sumbangan dari segi pembangunan dan sains dan teknologi yang kita nikmati pada hari ini memang kita tidak nafikan lah. Tetapi dia secara tak langsung dia membuatkan dunia itu begitu cepat berubah kan, pantas berubah. Perubahan fizikal tu satulah kan, tapi dia punya kesan itu, dia punya kesan dia terhadap pemikiran kita kan. Bagaimana kita menanggapi alam ini, bagaimana kita menanggapi kewujudan kita di alam ini kan. Itu dah hubungan kita dengan alam dan sebagainya. Itu kita tak cerita lagi masalah-masalah yang timbul daripada sekularisasi tadi yang disebut Haji Farid dan Dr. Wan tadi kan, dengan kemusnahan alam yang kerosakan ekosistem yang kita tidak tahu sampai hari ini apakah sebenar penyelesaian yang sebenarnya. Kita adalah penyelesaian sedikit-sedikit kan, tapi kita tak tahu apakah sebenarnya penyelesaian kepada krisis-krisis inilah. So jadi berlatar belakangkan apa yang Haji sebut tadi tu, yang kita lihat dia sebagai satu isu yang universal lah. Walaupun kita bertitik tolak daripada landasan agama kita, soalan itu timbul daripada kesedaran kita untuk memahami agama kita dan mengamalkan agama kita dengan benar. Tapi natijahnya ialah kita sedang berhadapan dengan persoalan yang bersifat universal dan global.